Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kelas, cikgu harap you all dah baca doa sebelum mulakan pelajaran kita hari ni. Jadi kita sambung. Ini adalah soalan peperiksaan sumatif 2 matematik. Okay, soalan nombor 33. Kita tengok soalan 33 ni. Dia kata Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan satu zarah dalam tempoh masa 28 saat. Okay, ini laju, sini masa. Okay, dia suruh cari jarak yang dilalui dalam meter oleh zarah itu dalam tempoh 28 saat. Dia nak jarak yang dilalui oleh zarah dalam tempoh 28 saat. Okay, ada tak dia mention jarak sini? Tak ada kan? Dia bagi laju dan masa saja. Dia nak dalam masa 28 saat. Maksudnya dari keseluruhan perjalanan lah ni kan, keseluruhan pergerakan. So kalau dia tak bagi tahu di mana jarak, tapi dia minta jarak, jadi maksudnya kita akan cari luas di bawah graf ini. So kalau kita tengok dekat sini, ini perjalanan dia. Kalau luas di bawah graf ini, kita nampak bentuk trapezium. Sini bentuknya segi 4, sini bentuknya segi 3. So kita kena tambah ketiga-tiga bentuk ini. So maksudnya macam ni. Okay. Okay, maksudnya yang pertama adalah trapezium. Trapezium ni dia punya jarak dekat bawah adalah 10. Dekat tepi sini 15. Yang tinggi ni adalah 20. Okey, kita hanya perlu 3 sisi ni saja yang lurus tegak ni. Kita tak akan kira yang condong ini untuk trapezium. Okey, untuk bentuk yang kedua adalah bentuk segi 4 tepat. Okey, jarak dekat sini dari 10 hingga 16. Maksudnya 16 tolak 10 kamu akan dapat 6. Okey, tinggi ni adalah 15. Tengok, 15. Okey. Dan yang bentuk ketiga adalah segitiga. Okey, bentuk segitiga ni dia punya jarak dekat bawah ni kita tolak 28 tolak 16 kita akan dapat 12. Okey, so 12 jarak dekat bawah dan tinggi ni adalah 15. Ingat ya, segitiga dengan trapezium kita tak akan kira yang condong inilah kalau nak cari luas. Okey, so jarak pergerakan zarah yang dilaluinya ialah kita cari luas trapezium. Luas trapezium ni adalah setengah darab hasil tambah 2 sisi selari. Dekat mana sisi selari tu? Sisi selari tu ada dekat sini. Okey, itu sisi selari sebab dia seragam arahnya. Ya, boleh tak? Okey, jadi kita tambahkan dia. So 20 tambah 15 dan kita darab juga dengan satu lagi sisi yang bukan condong iaitu 10. Ini mungkin jadi tinggi ataupun lebarnya lah. Yang depends dengan kedudukan macam mana trapezium itu duduk, sama ada dia kalau ini dia duduk, kalau kadang-kadang dia terbaring. Okey, jadi kita kena tengoklah situasinya macam ni. Yang penting dia kita ambil sisi yang bukan condong, ambil nilainya. Okey, tambah dengan luas segi 4. Maksud luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Jadi panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 6. Kita darab. Tambah dengan luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah darab tapak. Tapak adalah 12 darab tinggi adalah 15. Okey? Boleh Jadi kita kira saja guna kalkulator ni Okey, kita tekan saja 1/2 kurungan. Okey, hati-hati kurungan tu kita letak dekat tepi sini. Okey, 20 tambah 15 adalah 35. Oops, kita lupa tanda kurungan. Okey, 35 tutup. Okey, darab dengan 10. So kita tekan darab 10. Okey, kita dapat 175 dekat sini. Tak apa, kita tambah saja ya, tambah dengan 15 kurungan 6. Buat saja macam ni exactly. Tambah 1/2. Okey, kurungan 12 darab 15. Okey, pastikan sama macam ni. Jadi kita dapat 355. Okey, 355 itu jaraknya. Okey, cuba kita tengok betul ke tak? Ya, ada tak pilihan jawapan dekat sini? Ada. So jawapannya adalah C. Okey, boleh faham Okey, jangan lupa ya. Kalau kita tengok dekat sini kita compare. Okey, ini adalah segi 4. Jadi segi 4 ni adalah yang ni Okey, lepas tu yang ni pula adalah segi 3. Okey, segi 3 adalah yang ni. Okey, dan yang ni tadi adalah mana tu? Okey, so sama pula. Okey, so ini adalah trapezium tadi. Okey, trapezium adalah yang ni. Boleh Okey. So kita tengok pula soalan 34. Okey, soalan 34 dia bagi kat situ
rajah 16 menunjukkan perjalanan sebuah teksi dengan laju purata 32 km per jam bagi seluruh perjalanannya. Hitung nilai D. Okey, dia dah mention dekat sini laju purata 32 sama dengan 32 km per jam. Okey, bagi seluruh perjalanan. Maksudnya dari awal sampai akhir lah. Okey, disuruh cari D. Jadi kita akan guna laju purata ni. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi masa. Tengok kilometer per, dia katakan kilometer per jam. Maksudnya kilometer tu adalah jarak, jam itu adalah masa. Okey, kita guna yang tu. Kita letak nilai laju purata adalah 32 dan kita letak dalam formula laju purata tu adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, ingat saja macam tu, kilometer per dengan jam. Okey, jarak bagi masa. Okey, so jumlah jarak dia dah mention kat sini jarak. Jadi maksudnya dari sini ke sini jaraknya adalah D. Dari sini ke sini jaraknya tidak ada, dia tak bergerak lah maksudnya, ataupun dia berhenti seketika. Okey, jadi kosong kat situ. Dan dia pulang semula, maksudnya dia ada perjalanan yang dari D ke sini. So perjalanan ke sini adalah D juga. Okey, jumlah masa dari jam 11 pagi sehingga jam 14.45. Jam 14.45 ni jam berapa tu? Jam 2.45 lah kan. Okey, tapi kita ikut sistem 24 jam, jadi kita boleh buat macam ni. Okey, kita boleh buat macam ni. 14.45 kita tolak dengan 11. So, kita akan dapat, boleh nampak tak? Kita tolak lah, kita akan dapat 3.45, maksudnya 3 jam 45 minit. Macam mana kita nak tukar? Kita tak boleh selesaikan macam ni tau, sebab dia ada dalam minit. Kita nak tukar minit ni pergi jam, so kita akan buat macam ni, 45 minit per dengan 1 jam. So kita akan dapat, kalau kita kira kalkulator, kita akan dapat macam ni. Okay, 45 per 60, kita akan dapat 0.75. Okay, jadi ini 0.75 jam tau. Jadi maksudnya bila kita tukar ini 45 ni dengan 0.75, kita akan dapati bahawa ini sebenarnya 3 jam tambah 0.75 jam. Dia akan jadi 3.75 jam. Okey, itu dalam bentuk jam lah. So kita kena tukar supaya kita boleh dapat jawapan yang tepat. Okey, okey, sudah dapat dalam bentuk jam semua 3.75. Kita tengok dekat sini jumlah masa adalah 3.75. Okey, kita letak sini 3.75. So dekat sini still 32. Jadi caranya adalah ini kita kena darab ke sebelah, D tambah D kita akan dapatkan sebagai 2D. 1D tambah 1D dia akan jadi 2D lah. Yang ni 32 darab 3.75. So kita darab ni, kita akan dapat, kita darab 32 3.75, kita akan dapat 120. So kita letak sini 120 sama dengan 2D. Jadi 2 ni kita bawa ke sebelah, tinggalkan D sendiri. 2 darab bawa ke sebelah jadi bahagi. So 120 ni kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat 60. Okey, ingat yang ini adalah sebenarnya 120 bagi 2. That's why dia dapat 60. Jadi jawapan kamu adalah 60 untuk D. Kita cek. Okey, jadi ada 60. So jawapan kamu ialah B. Boleh faham This is very easy. Okey, so kita pergi kepada soalan 35. Okey, soalan 35 ni sama juga, cuma grafnya graf laju masa pula. Balik kepada laju masa seperti tadi. Okey, jadi soalan 35, graf menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat sahaja. Okey, apakah jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam meter dalam 11 saat terakhir? Mana 11 saat terakhir? Jadi kita tengok dari terakhir ni pergi ke depan sikit sampai kita jumpa 11 saat tu. Okey, dia bagi dekat situ dari 15 kan. Dari 15 gerak pergi 9. Oh, dekat sini garis ni. Gerak pergi 9, ini berapa saat ni? 6 saat kan? Okey. So dia dalam ukuran saat. Jadi dia kena gerak lagi sampai dia dapat 11 saat terakhir tu. Okey, gerak lagi, cuba kita stop sampai 4. Okey, 9 tolak 4 kita akan dapat 5, betul tak? 5 saat. Jadi betul tak 5 saat tambah 6 saat jadi 11 saat. Okey. Kita dapati bahawa bila 5 saat ditambah dengan 6 saat kita akan dapat 11 saat. So ini adalah 11 saat yang terakhir. Itu maksudnya 11 saat terakhir adalah daripada kawasan ini. Okey, daripada kawasan ini sampai ke
belakang. Okay, itu 11 saat hingga terakhir. Okay, so macam mana? Dia nak jarak tapi dekat sini tak bagi jarak, jadi maksudnya kita akan kira luas. Bentuk yang pertama ni adalah bentuk segi empat, bentuk yang kedua adalah segi tiga. So kita pecahkan dahulu. Okay, pecahkan segi empat. Okay, segi empat ni dia punya panjang dekat sini adalah 5, dia punya lebar 5. So kita dah tolak tadi kan. Okay, tingginya ni ataupun panjangnya ni adalah 20. So kita letak sini 20. Okay, ini untuk A. Jadi untuk B adalah segi 3. Okey, jarak dekat bawah tadi kita dah tolak. 15 tolak 9 adalah 6. Dan tinggi ni adalah 20. Okey, jadi kalau dia nak jarak 11 saat terakhir, kita kena tambah. Okey, jadi kita tambah macam ni. Jarak 11 saat terakhir. Okey, luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar. Tambah dengan luas segi 3. Luas segi 3 mesti setengah darab tapak darab tinggi. Okey, so kita kira saja. 20 kali 5 dia akan dapat 100. Okey, yang ni kita boleh potong kan? 2 dengan 6 kita boleh potong. Ini 1, ini akan jadi 3. Jadi 3 darab 20 adalah 60, betul tak? 3 darab 26 kan? Jadi 3 darab 20 60. So bila kita tambah kita akan dapat 160. Ada tak jawapan di sini? Ada. So jawapannya adalah C. So far so good Okey. Alright, kita tengok soalan 36. Okay, kita pergi dengan laju dengan agak laju sedikit lah. Okay, question 36. Berikut adalah satu set data, cari julat. Okay, kita tengok kalau nak cari julat ni, kita kena cari nilai tertinggi ataupun terbesar tolak dengan nilai terendah ataupun terkecil. Okay, apa nilai tertinggi dekat sini? 3, 2, 6, 9, 4, 2, 7, 2, 4. So yang tertinggi adalah 9. Nilai terendah adalah tak ada 1, jadi 2 yang paling kecil. So 9 tolak 2, 7. Ada jawapan tak? Ada. So jawapannya adalah B. Senang kan? Okey. Jadi soalan 37 pula. Soalan 37 adalah set data juga. Okay, dia kata setiap nombor dalam set data didarabkan dengan 2 dan kemudian 3 ditolak daripadanya. Maksudnya tolak 3 lah. Apakah julat antara kuartil yang baharu? Okey, ingat julat antara kuartil adalah sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Macam mana nak cari kuartil ketiga dan kuartil pertama? Okey, ingat. Dia macam ni. Kalau kita ingat balik. Dia ada 2, 4, 6, 7, 13. Ada 5 nombor saja. Cari mana yang di tengah-tengah. Cari dulu yang di tengah-tengah. Mediannya. So kita dapat ini adalah tengah-tengah. Ataupun kita boleh anggap ni sebagai median. Dia memang median lah sebab tengah-tengah kan. Ataupun Q2. Okay. Alright. Mana Q1 dan mana Q3? Ini Q1 adalah yang sebelum. Kita cari yang di tengah-tengah. Okay, kita ada 2 nombor saja. That means dia punya tengah-tengah adalah dekat sini. Macam mana nak cari ni? Jadi kita kena tambah ni dulu. 2 tambah 4, kita kena bagi dengan 2 lah, supaya kita dapat nilai tengah-tengah sini. Okay, jadi 6 bagi 2 kita akan dapat 3. Okay, ini adalah Q1. So dia dari awal. Okay, dia dah tersusun ya, jadi kita senang nak carilah. Okay, kuartil ketiga ialah sini 1, sini 2. Jadi yang ketiga adalah di tengah-tengah second half ni. Okay, kita ada 2 nombor saja. Jadi di tengah-tengah adalah dekat sini. Macam mana nak cari ni? Okay, kita ada nombor ni, kita tambah dulu. 7 tambah 13 ni, baru kita bagi dengan 2. So 7 tambah 13, 20. 20 bagi 2, kita akan dapat 10. So ini adalah kuartil ketiga. Please take note. Ini adalah kuartil 1, ini adalah kuartil 2, kuartil ketiga. Okay, make sure dia di tengah dan di tengah. Okay, median adalah betul-betul di tengah-tengah membahagi 2 semua data tu lah. Okay, jadi maksudnya apa kamu punya julat antara kuartil? Okay, kita tahu tadi kuartil 3 tolak kuartil 1. Kuartil 3 kamu adalah 10. Kuartil 1 adalah 3. Jadi 10 tolak 3. Oh, ya. Dia dah mention dekat sini, bukan 10 tolak 3 ini yang asal. Tapi dia nak setiap nombor dalam set data didarabkan dengan 2. Jadi maksudnya kita kena darab dengan 2 dulu ni. Ini pun kena darab dengan 2. Lepas tu dia kata kemudian ditolak 3 daripadanya. Jadi kita kena tolak 3 lah. Tolak 3. Okey, apakah kuartil pertama ni nanti? So ini bukan macam ni lah. Okey, apakah kuartil pertama ni? 3 darab 2 you akan dapat 6. 6 tolak 3 kamu akan dapat 3. Jadi kuartil 1 adalah 3. Okey, tolak
kuartil 1, 3. Kuartil ketiga, 10 darab 2, you akan dapat 20. 20 tolak 3, kamu akan dapat 17. Okay, so ini adalah kuartil ketiga tolak kuartil 1. Kuartil 3 tolak kuartil 1, you akan dapat 14. Ada tak jawapan soalan 37? Okay, ada. Jawapannya adalah C. Sangat senang bukan? Jadi kamu kena hadam ni macam mana nak cari kuartil 3 dan kuartil 1 untuk julat antara kuartil. Okay, itu soalan 37. Soalan 38. Tak nampak kan? Okay, kita ambil gelap sikit. Okey, soalan 38. Data di bawah menunjukkan taburan skor yang diperoleh oleh 9 orang pelajar dalam satu ujian matematik. Skor maksudnya markah lah. Tentukan kuartil yang ketiga. Okey, ingat lagi tadi, kuartil ketiga adalah yang berada di tengah-tengah second half. Okey, main bola sepak tahulah first half dengan second half kan. Okey, jadi kita kena cari mana yang di tengah. Sebelum itu kita kena susun. Kita ambil dulu ni 78, 68, 70. Kita ambil semua nilai ni dulu 63, 66, 53, 72, 52, 62. Okey, cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, first kita kena susun dulu tau. Kita tak boleh terus ambil dari sini dan cari median kuartil 1, kuartil 3. Okey, kita kena susun dulu. Macam mana kita nak susun? Kita ambil yang rendah pergi ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. Okey, menaik ataupun menurun. Okey, mana yang paling kecil? Cikgu suka yang paling kecil dulu lah. Okey, kecil-kecil dulu, cili padi. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, 52 yang paling kecil kan? 52. Okey, dah. 53. Dah. Berapa lagi? 62. 63. 66. 68. Okey, 70. 72. Dan 78. Semua dah salin. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ada 9 nombor Jadi kita akan dapati nombor first half kita akan dapat 4, second half kita akan dapat 4. Okey, ini adalah median. Apa tadi median? Median adalah Q2. Okey, since kita nak cari kuartil yang ketiga, that means kita akan cari setengah yang di tengah-tengah daripada second half. Sebab yang di tengah, yang first half ni adalah kuartil 1. Kita tak nak ini, kita nak ini. Jadi since dia berada dekat tengah-tengah tak ada nilai, jadi kita kena tambah ni dulu, baru kita bagi 2. 70 tambah 72 bagi 2. So ia akan dapat berapa? 142 bagi 2. That means ini adalah 71. Ada tak jawapan? Yes, ada jawapan. Jadi jawapannya adalah C. Boleh faham Senang kan? Okey, kita tengok soalan 39 pula. Okay, soalan 39. Satu set data X1, X2, X3, X4, X5, X6 mempunyai mean 70. Mean kita boleh tulis sebagai X tanda dekat atas iaitu 70 dan variance 25. Okay, variance dia punya simbol ini sigma 25. Kita panggil ni sebagai sigma kalau cikgu tak silap. Ya. Okay. Sebab kalau data dia beza sedikit. Okay. Ini 25. Variance dia ada kuasa 2. Kalau sisi ampiawan dia sigma saja. Okey, cari hasil tambah kuasa 2 bagi data tersebut. Itu maksudnya ini hasil tambah X kuasa 2 lah Kalau dia kata hasil tambah kuasa 2 bagi data, jadi EX kuasa 2. Ini dia nak. Okey, dalam senarai rumus ada diberi. Okey, mana senarai rumus tu? Kita tengok senarai rumus dekat sini Kat pertama sekali ada ruang senarai rumus. Jadi dia bagi variance kan? Variance. Kita rujuk yang variance punya lah. Okay, kita akan ambil yang mana sebab dekat sini dia tak mention apa-apa, dia hanya bagi X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. So 6 nombor saja. Jadi kita akan guna yang inilah, yang tidak ada F. F itu maksudnya kekerapan ataupun frekuensi. Okay, kita akan guna yang ni lebih simple. So kita guna formula variance yang mana X kuasa 2 ini sebenarnya EX kuasa 2 per n tolak dengan mean kuasa 2. Okey, variance kita dah tahu. Variance adalah 25. Kita ganti saja. Lepas tu EX kuasa 2 yang kita kena cari, biarkan dia. N berapa? N adalah bilangan cerapan. Okey, so ada 6 cerapan dekat sini. Per dengan 6 lah. Tolak dengan mean. Mean kita ada 70. So 70 itu kuasa 2.
Okay, kita nak cari yang ni saja. Okay, jadi kita kena alih semua ni. Yang ni tak boleh lagi sebab dia bergabung dengan EX kuasa 2. Jadi maksudnya ini kita kena bawa pergi sebelah dulu. Tolak, bawa pergi sebelah, dia akan jadi tambah 25 tambah 70 kuasa 2. So tinggallah EX kuasa 2 per 6. Okay, sebab ini sudah bawa pergi sebelah. Sekarang kita selesaikan yang ni dulu. 25 tambah 70 kuasa 2. Okay, 25 tambah 70 kuasa 2, kita akan dapat 4925. Okay, EX sendiri yang ni kita bawa pula pergi sebelah, bagi bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. So 4925 darab dengan 6. Jadi yang ni kita kena darab dengan 6. Kita akan dapat 2. Okay, EX kuasa 2 sama dengan 29550. EX kuasa 2. Ada tak jawapan ni? So yang ni kan kita kena cari tadi. Okay, kita cek. Okay, ada. So 29550 adalah B. Jadi jawapan kamu adalah B untuk soalan 39. Very easy, right? Macam piece of cake saja, kita boleh makan terus. Okay, so kita tengok soalan 40. Ini adalah soalan terakhir. Okay, soalan 40. Dalam soalan dia bagi jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 30 orang murid kelas tingkatan 4 cekal. Okay, dia bagi dekat sini bilangan buku dan bilangan murid yang baca kosong buku, bilangan murid yang baca satu buku ada 4 orang macam tu. Okay, dan seterusnya. Dia sudah tentukan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca oleh murid kelas berkenan. Okay, dekat sini dia ada bagi kekerapan tau. Yang bilangan pelajar ni adalah kekerapan sebenarnya. Jadi yang ini adalah nilai X lah. Kita boleh anggap dia sebagai X dan ini sebagai F. F adalah frekuensi ataupun kekerapan. Apa tadi rumus yang melibatkan F dengan X? Sekarang dia nak tentukan sisihan piawai. Kita cek dulu rumus. Kita berdapati rumus yang ada sisihan piawai yang ada F dan X adalah yang ni. Jadi mana yang lebih mudah? Kita ambil yang lebih mudah macam ni, yang berasingan. Daripada yang ni susah sikit Yang ni kita ambil Jadi sisihan piawai, dia punya formula ialah punca kuasa 2. Yang ni Fx kuasa 2 per dengan F. Ni sebenarnya keseluruhan jumlah F darab X kuasa 2. Ini jumlah bagi F. Tolak dengan min kuasa 2. Ingat tadi yang X tanda adalah min. Okay, so kita tengok soalan semula. Okay, so ini adalah formula di take note. Ya, yang ni memang memang diberi dalam exam. Okay, so first kita buat apa? Kita buat jadual semula. Kita kena salin semula ni, jadikan ini sebagai X. Kita buat macam ni, X. Lepas tu yang ni kita buat sebagai F sebab dia adalah frekuensi. Okay, kita buat jadual macam ni F. Lepas tu kita cari X kuasa 2 sebab sini ada X kuasa 2. Lepas tu kita cari Fx. Fx ini adalah daripada min, sebab min ini adalah E Fx per dengan EF. Okay, ingat ya. Okay, min adalah EFX per EF. Jadi kita kena ada Fx juga. Lepas tu kita ada F darab X kuasa 2. Okay, kita salin semua. Kita salin yang ni dulu. Okey, jadi kita dah salin jadual. Tak apalah bengkak-bengkok ya. Yang penting kaedah ni adalah sangat penting dalam paper tu nanti. Tak apa kita praktis cara begini. Sebenarnya dalam kalkulator lagi senang lah. Cuma kalkulator cikgu ni tak sama dengan kalkulator kamu. Yang nak cari data dan koma tu berbeza dalam mod statistik. Okey, jadi kita buat secara manual saja ya. So pengiraan kita boleh guna kalkulator. Okey, so caranya macam mana? Kita cari X kuasa 2 Ini adalah nilai X. Okey, kita tengok ini adalah nilai X semua. Jadi kita akan rujuk nilai X untuk cari X kuasa 2. Okey, kosong kuasa 2 dia akan jadi kosong. 1 kuasa 2 dia akan jadi 1. 2 kuasa 2 jadi 4. 3 kuasa 2 jadi 9. 4 kuasa 2 jadi 16. Okey, 5 kuasa 2 jadi 25. 6 kuasa 2 jadi 36. Okay, this one basic. Kamu mesti faham yang ni macam mana nak cari kuasa 2 bagi setiap nombor Okay, kalau tak tahu tekan kalkulator sajalah. Okay, F darab X. Okay, F darab X maksudnya F yang ni kena darab dengan X ini. Okay, F ini Okay, untuk dapatkan Fx. Okay, jadi kita darab lah. Kosong darab 2, kamu akan dapat kosong sebab ini numbers. Kalau darab dengan kosong dia akan jadi kosong lah. Okay, 4 darab 1, 4. 6 darab 2 12. Mana yang kita boleh kira tanpa kalkulator kita kira lah Okay, 3 darab 3 9.
7 darab 4, 28. 5 darab 5, 25. 3 darab 6, 18. Okay, fx settle. Okay, fx02. Fx02 adalah yang ni. F dengan x kuasa 2. Okay, kita tengok 2 yang ni untuk dapatkan fx kuasa 2. Ya, dari kolom ini darab kolom ni. Okay, jadi macam mana? 2 darab kosong, kosong lah. 4 darab 1, 4. 6 darab 4, 24. 3 darab 9, 27. 7 darab 16, okey. Nampak banyak kan? Dia tak macam biasa. Jadi kita kira lah. 7 darab 16 akan jadi 112. 5 darab 25. 5 darab 25, ia akan dapat 125. 3 darab 36. 3 darab 36, ia akan dapat 108. Okey. Macam mana tadi formula? Dia nak jumlah fx kuasa 2. Jadi ini ada fx kuasa 2, kita akan cari jumlah ni lah. Ini adalah jumlah fx kuasa 2. Kita kira semua sekali. Dari kosong, 4 tambah 24, 4 tambah 24 tambah 27, 112. 7 tambah 112 tambah 125 tambah 108. Kita cek ya. 4 24 27, 4 24 27, 112, 125 dan 108. Okey, semua dah diisi ni. Jadi jawapannya adalah 400. Okey. Lepas tu EFX kuasa 2 kita dah done. Cari FX pula. FX adalah yang ni. Kita cari dia punya jumlah FX. Okey, kita kira semua sekali. 4 tambah 12 tambah 9 tambah 28 25 tambah dengan 18. Kita cek balik. 4, 12, 9, 28, 25 dan 18 semua dah ada. Jadi jawapannya adalah 96. Terang sangat kan warna ni. Okay, kita ambil this one sama dengan 96. Okay, ini untuk EFX. Jumlah hasil tambah EFX. Okay, lepas tu apa lagi? Dia nak EF lagi. EFX sudah dan EF lagi. Jadi kita kena cari EF ni F. Sini F. Jadi EF ni adalah jumlah bagi F. Itu maksudnya ini adalah jumlah bagi F. Jadi berapa? Kita kena kira lah semua sekali. Tapi dalam soalan tadi dia dah mention ini adalah bilangan pelajar. Ada 30 orang. Jadi kita kena check betul ke tak? Okay, kalau kita tengok dekat sini 6 tambah 4 ni 10. 7 tambah 3 ni 10. Jadi ada 20 dah. 5 tambah 3 8. 8 tambah 2 10. Jadi maksudnya 10, 20, 30. Itu cara singkat lah. Ataupun kita calculate saja guna kalkulator. Kita akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, ini cara memang sangat berguna kalau dalam paper 2 ya. Okey, kita nak cari CCMPY. Tak apalah lama sikit, tak apa. Yang penting ilmu kamu dapat. Okey, punca kuasa 2. Ingat yang tadi, punca kuasa 2. EFX kuasa 2 mana? Ni. So 400 bagi dengan EF. EF adalah 30. Tolak dengan min. Min adalah EFX. Mana EFX ini? 96 per dengan EF 30. Jangan lupa min ini kena kuasa 2. Jadi semua ni kena kuasa 2. So macam mana nak kira? Kita kira saja keseluruhan kalau boleh lah. Okey. Punca kuasa 400 per 30 bagi sebelah, tolak dengan kurungan 96 per 30. Kita tolak ke sebelah, jadi kurungan. Lepas tu kuasa 2. Okey, dapat terus jawapan. Jadi you akan dapat 1.75878 dan seterusnya. Okey, kita nak tengok apa ada tak pilihan jawapan untuk jawapan kita ni. Check. Okey, 1.759. Okey, ada 1.75878 adalah yang ni. Jadi bila kita gundar di 3 tempat perpuluhan kan? Tengok 3 tempat perpuluhan kan? Jadi kita tengok 3 tempat perpuluhan betul tak? Ya kan? Dekat sini lebih daripada 5 tambah 1 dia akan jadi 9. 1.759. Betul lah. Jadi jawapannya adalah A. Boleh kelas? So far so good. Okay, insyaAllah so far so good. Okay, take note ya. Jangan tak take note sebab ini sangat penting, especially kalau di paper 2. Okay, tak apa, nanti bila dah bersemuka cikgu akan ancam macam mana nak dapatkan menggunakan kalkulator kamu. So kalkulator kita tak sama kan. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.